InsyaAllah. Ni Ustaz, ni harapan dia Ustaz. Kalau apa-apa hal Ustaz sebatlah dia, jangan mati sudah Ustaz. Sebat. Oh, dulu macam tu. Sekarang suruh berdiri atas kursi pun bawa lawyer. Bawa lawyer hari ni. Macam mana tak rosak budak tu. Kadang-kadang budak tu balik pada sekolah. Bodoh cikgu tu, bodoh cikgu tu, bodoh cikgu tu. Kenapa? Mak dia cakap. Kenapa? Cikgu tu bodoh. Kenapa? Cikgu tu tadi dia tanya soalan, lepas tu tak boleh jawab, lepas tu dia tanya seorang tu tak boleh jawab. Semua orang kena berdiri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Lepas tu dia tak kenal mak kau ni siapa. Wah, tengok. Itu salah satu pendekatan yang salah. Dia tak kenal mak kau siapa. Kau tahu tak mak kau dengan Perdana Menteri tu? Kan? Mak kau memang kenal Perdana Menteri tu lama dah. Memang mak dia kenal Perdana Menteri tak kenal mak dia. Bila buat macam tu, kita merosakkan anak kita. Kan? Ataupun yang kedua, dia bertanding dengan budak tu. Apa dia? Berdiri atas kursi. Mak dulu atas meja pula. Berlumba pula dengan budak tu sampai gitu. Kan? Siap cikgu tu, nak kena cikgu tu. Rosak budak tu. Tapi kebetulan dalam kisah-kisah benar ni, seorang ayah dia bertindak. Biasalah ayah ni kan, seorang lelaki ni dia tenang kan, sifat ayah ni dia lebih tenang daripada ibu biasanya. Itu sebab saya tak setuju dengan perempuan itu. Saya tak tengok orang share dalam TikTok kan. Asal curang je lelaki kan, kan? Macam apa lelaki tengok lelaki mesti ramai lelaki boleh diharapkan. Nak buat macam mana? Memang zaman sekarang lelaki dah tak ramai. Tapi lelaki yang buat hal tu kena persalahkan semua lelaki. Aduh, kasihan betul. Kan? Lelaki dah tak ramai, yang tak ramai itu sibuk pula nak jadi perempuan. Pening kepala aku. Jadi bapak dia tanya apa? Apa cerita ni? Bodoh cikgu tu, bodoh. Tak baik cakap macam tu, tak baik. Apa ceritanya? Cu cakap, tak adalah, cikgu tanya soalan, lepas tu yang seorang tu tak boleh jawab, lepas tu bila seorang tu tak boleh jawab, semua orang kena beri atas kursi. Bodoh cikgu tu. Okey, nanti dulu ayah nak tanya dulu. Cikgu dah ada suruh baca belum benda tu? Ada. Bila cikgu suruh baca? Minggu lepas. Habis tu Along dah baca belum? Adalah sikit. Kalau tanya Along boleh jawab tak? Tak boleh kot. Kalau tak boleh, Along suka berdiri seorang-seorang kan, berdiri ramai-ramai. Itu lain, nampak tak? Tapi mesej dia sampai tak? Sampai. Minggu depan tu waktu makan, ayah dia saja tanya, ada tak cikgu suruh baca apa-apa? Dah baca dah. Dia dah nampak point dia sampai. Penting. Itu sebab orang kita dulu-dulu kalau kena rotan dengan cikgu, balik jangan mengadu. Sebab dapat double. Kan? Dah lepas tu dah kena sebat dengan ayah pula. Masuk dalam bilik, mak kita tambah perisa tau. Dia buka pintu. Macam itu yang tak tahan tu. Yang kena sebat tadi tak bisa sangat tau. Yang dia tunjuk macam okey. Itu yang tak tahan tu. Kan? Dulu mak kita cakap, dulu mana ada camah motivasi macam ni, mengarut aja lah. Sekarang kamai ni kan, kamai ni sekarang motivasi bersama-sama lah kita ya, sama-sama menggambleng anak kita. Kamai ni sekarang. Dulu mana ada pencamah motivator tetap kita siapa? Mak kita. Kau nak belajar, tak nak belajar sudah, tu ayat mak kita. Kau nak jadi orang, kau belajarlah, ayat mak kita. Kita mesti fikir, selama ni aku bukan orang ke apa? Rupanya maksud mak kita nak jadi orang belajar, rupanya sejajar dengan apa yang Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebebek manusia memberi manfaat pada orang lain. Macam anak kita, kadang-kadang kita terlampau terbawa-bawa dengan kejayaan kita, peguam, doktor, maka kita nak anak kita jadi macam kita. No, bukan tu cara dia. Ada seorang budak ni punyalah mak dia nak sangat dia jadi doktor. Akhirnya dia sampai dia pergi buat in-house training lah apa semua, 10 tahun 11 tahun akhir keluar jadi doktor. Lepas 5 tahun dia jadi doktor, dia jumpa dia mak dia, mak ni nak cakap sikit. Apa dia ni? Mak, adalah gaji yang saya sempat simpankan untuk mak. Kenapa ni? Boleh tak mak, saya nak minta izin untuk saya sambung, saya nak kejar cita-cita saya nak jadi engineer. Yang ni saya simpan sebab mak yang sibuk suruh saya jadi doktor. Dia bazirkan 5 tahun semata-mata nak penuhi hasrat mak dia je. Sebab penting dia tanya anak kita nak buat apa. Anak-anak kita terutama yang kecil-kecil ni, dia punya otak dia, minda dia kreatif. Sebab berapa banyak anak-anak kita rompak dia punya zaman kecil dia, kita paksa dia masuk sekolah ni, masuk ni tuition sampai malam terlelap buat homework. Dah baca ke belum? Macam mak dia punya teruk marah tu macam mak dia ambil exam.
Betul tak? Punya kreatif ni, ada seorang budak ni, dia pernah melukis. Dia melukis kan. Okay, hari ni bebas nak lukis apa, lukis, cikgu dia kata. Cikgu mau tengok punya kreatif budak ni. Sampai seorang budak ni, kamu sedang lukis apa ni? Saya sedang lukis gambar Tuhan, dia kata. Mana orang pernah tengok Tuhan? Memanglah belum siap lagi, tunggu siap dulu, dia kata. Tengok cara budak fikir tau. Cara budak fikir ni, dia punya imajinasi, dia punya apa, itu yang kadang-kadang kita rentap dia. Itu masalah dia. Anak-anak kita pula ikut perangai kita, gemar menyalahkan orang, sudahnya anak kita pun ikut sama. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Faham tak? Dia menyalahkan orang. Jadi antara perkara. Jadi kalau kita ni, kita kena kenal potensi anak kita. Tengok anak kita dia nak jadi apa. Dalam keluarga Samsul Debat, untuk makluman semua, tak ada seorang pun jadi penceramah sebenarnya. Puas tengok susun galur kan? Tak ada. Jadi cikgu jauh lah. Jauh, adalah beberapa orang. Saya pernah jadi cikgu sekejap, tapi saya tak boleh. Aku rasa ramai budak meninggal kalau aku jadi cikgu. Aku tengok cikgu ni sabar je. Okey kelas, okey. Mam, duduk Remy, duduk. Allah, kalau aku siap lah budak tu kan. Anak-anak pula cikgu pendidikan khas. Betul. Macam ada yang budak yang autism, budak yang apa? Yang hyper, bangun-lunting. Saya tengok dia, ya Allah Akbar, saya kata hebat cikgu ni. Itu sebabnya kalau saya lah jadi Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan, dah lama saya naikkan allowance kritikal untuk guru-guru ni bagi imbuhan khas. Tak, aku bukan, kau jangan tepuk nak ni kan. Kan, dan saya akan pastikan sektor pengurusan adab dan nilai akan diwujudkan pada semua sekolah. Macam tu lah, macam tu kan. Tak, bukan aku, ni contoh. Ya Allah, cara dia tepuk risau pula aku. Rasa hari Senin ni kena panggil menghadap makan sumpah senator. Macam tu lah kan. Kemudian macam tu juga anak-anak kita kena develop dia untuk jadi seorang yang berdikari. Kita ingat zaman kita dulu tu macam tu lah. Saya dulu masa kecil, yang paling tak puas hati dalam hidup apa tau? Mak saya berniaga, jual kuih nasi lemak. So bila kita dah jam 4, dah jam 5, kadang dah kena bangun pagi-pagi kan? Bangun pagi pukul 5 tu dah bangun, kena golek-golekkan gulung donat tu dengan suara pendek, tak berbaju tu depan kipas tu kan. Mak dia tak sejukkan kuih tu. Kalau tidak tak melekat donat tu dengan gulung caster tu. Dengan tak mandi ni lah. Lepas tu gentil ke karipap. Gentil bukan tak main lah kepit-kepit tu. Gentil tau. Kepit-kepit goreng nganga apa benda ni gentil ni. Kau buat pertandingan pun belum tentu cikgu Sazah ni boleh menang dengan aku lah gentil ke karipap ni. Betul. Gentil ke karipap, bongkor nasi lemak, kuih kuci kan. Buat pagi-pagi tu. Tahu tak apa saya cakap kat diri saya? Saya cakap apa? Saya kata, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni? Itu ayat saya. Yang bestnya, pada hujung tahun lepas, saya duduk dengan adik-beradik saya. Sebab lepas saya keluar, adik saya pula buat benda tu. Saya cakap dengan adik saya keluar dari rumah pergi masuk universiti kan, dia orang pula buat. Tapi saya bila balik cuti, Sam kenalah tolong juga kan. Saya cakap lah, kau tahu tak, Balung itu ceramah dekat sekolah apa tu, Balung cakap kan, Balung kena buat kerja-kerja ni kat rumah ni, kena ganti keripap lah, kena ni lah, kena gulung ni, kena layu daun lah, lepas tu kena pergi potong daun pisang, semua cerita kan. Balung cakap apa tau, dalam hati Balung kata, kenapalah aku lahir dalam keluarga ni. Tahu tak adik-adik saya kata, Balung, kita orang pun cakap cantik hati kita orang. Maknanya cuma kita orang tak cakap je. Tapi bila kita dah keluar, bila kita dah duduk dalam malam sekolah, masuk universiti, keluar bekerja, baru kita faham kenapa mak kita suruh kita buat benda ni semua. Sebab itulah yang Saidina Umar ajar. Saidina Umar ajar kalau nak didik anak ni 3 peringkat. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua dan selepas 14 tahun. 7 tahun pertama layan anak seperti raja. Apa dia nak layan? Bagi. Setakat 7 tahun pertama sahaja. Kau dah RM2 banyak, apa masalah kau berkira dengan anak kau? Kedai Iko kan? Kedai Iko tu belilah bola lah, senapang lah, pistol, beli mainan, bagi, tapi setakat 7 tahun pertama sahaja, kata Saidina Umar. Selepas 7 tahun tu, masuk 7 tahun kedua, Saidina Umar kata, layan anak kamu seperti hamba, suruh dia buat kerja, jalankan tugas. Mak dia suruh buat ni, buat. Ayah dia suruh buat ini, buat.
Kalau kata bila sifat hamba apa, bukan semua benda yang hamba nak boleh dapat. Ini budak kita tengok dekat kampung-kampung, kadang dekat Felda, kadang-kadang budak tu lesen pun tak ada, mak dia dah beli motor, kaki pun tak sampai, bawa ke sana parking ni, dia tolak motor tu. Sebab dia tahu bila dia tolak, polis tak boleh saman dia tolak motor. Iya. Tuan-tuan nampak tak yang dekat taman perumahan yang lori tu dia parking tu, kepala lori sini, badan lori sini. Tahu tak kenapa? Sebab orang tak boleh saman dia kalau dia tak bersambung, sebab sifat lori tak cukup. Itu sebab dia parking macam tu. Aku tahu lah, aku dulu legal advisor. Betul. Jadi macam tu lah budak-budak ni. Sudahnya accident, sudahnya jadi ni. Tu belum cerita lagi, dapat motor, buka sana, buka sini. Kan? Kononnya nak adjust bunyi. Lepas tu buka-buka macam pandai, sorang-sorang balik berlebih pula skru dia. Palak berlebih skru dia. Ha? Bukannya pandai. Memandai-mandai namanya. Kan? Layan seperti hamba. Suruh dia basuh baju dia sendiri. Sudah kemas katil. Sudah susun buku dia. Tengok jadual. Tolong mak dia kat dapur. Tolong mak dia buat kerja. Tolong mak dia berniaga. Tapi bukan sampai tahap tak pergi sekolah. Saya dulu sebelum saya bergelar Samsul Debat, saya ceramah motivasi dekat suatu sekolah. Dekat setapak. Masa saya ceramah tu, ramai orang datang. Tak sangka masa tu belum serbat ni, ramai orang datang. Terasalah syok orang ceramah motivasi first masa orang tahap orang tak kenal, orang ramai datang. Seronok betul dia nak dengar ceramah aku. Rupanya hari tu kan yang kerajaan bagi bantuan 100 setiap bapa mak ayah tu. Patutlah ramai datang, diwajibkan dengar ceramah dulu tu ramai datang. Aku perasan lah masa tu kan. Tak, tapi sebenarnya kalau kita tengok, kita paksa anak kita ni buat kerja, buat itu, buat ini kan? Lepas tu cara nak tegur anak penting. Nak marah, kita marah, kenapa benda ni? Tak, kita kena tegur dia. Tak sayang mama. Oh macam tu kan, biasalah KL. Maknya mama nyampah aku kampung rengit. Leh sudah lah kan. Kampung mana? Bamban dan lah kan. Mana orang bau lah. Mama tak padan dengan kampung. Tak apalah, mama lah, mama, mami, ibu, tak kisahlah kan. Apa tak sayang mama sayang, jangan tipu. Sayang mama tak sayang? Kalau sayang mama tentu dengan cakap mama kan. Yelah, habis tu towel tu dah mencalar kaki pula kat bawah tu, kenapa? Yelah, dia pun pergi sidai. Nampak? Hari kedua, tak sayang mama. Ya saya sayang, tu ambil sidai. Hari ketiga, sayang, tak sebab cakap. Penting approach, cara kita tegur anak kita nak memperbetulkan kesilapan dia. Ini penyampah sampai dulu. Ini sampai dulu. Ada seorang budak ni, kalau kita tengok, kalau kita buka dalam buku chicken soup, dia bawa gambaran macam mana seorang budak. Dia makan mi hailam. Mi yang macam kuah kicap, lepas tu ada telur mata yang kuning dia goyang-goyang tu. Saja ya bagi ingatan macam tu kan. Terbayanglah pula kan. Hari ni makan apa ni? Kau setakat mihun tak payahlah kan cakap kan, contoh lah kan. Lepas tu budak dia makan mop dia terbalik kan pinggan tu, tumpah dengan kuah-kuah dia sekali, tumpah. Lepas tu apa akan kita lakukan? Pertama, tampar dia sampai ke dinding, bung, zerabak melekap kat dinding. Kedua, benamkan kepala dalam kolah air, nak buat lagi tak? Atau ketiga, kita tanya dia. Yang ketiga tu paling baik lah, kita tanya dia, kenapa buat macam ni? Sebenarnya saya nak tolong mama, dia kata. Nak tolong mama macam mana lah? Mama tengok dia pun kutip balik yang tumpah tu. Lepas tu dia ambil kain, dia lap, tak bersih pun. Ambil ada halang tu, basuhlah sekali. Dia pergilah dekat sinki tu, dia basuh dengan tak sampai tu, dia basuh berminyak-minyak. Barulah mama dia faham. Dia ingat selama dia nampak cara mama dia kemas dapur, kutip benda-benda berterabur, lap benda-benda yang tumpah. Jadi dia ingat kalau nak tolong mama dia kena tumpahkan dulu. Faham tak? Jadi kalau kita tampar budak ni tadi, sampai ketua dia jadi malas. Nampak tak? So tolong ni, kalau tolong mesti kena penampar. Nampak? Sebab cara fikir dia tak sama dengan kita. Nampak tak? Tu sebab penting tanya, kenapa tanya. Apa pasal? Kita nak faham hati dia, kenapa? Dia pun cerita, tak ada macam ni. Bila kita pukul dia, tu dah terlampau banyak kenapa yang dia takkan jawab kat kita. Dia simpan. Nampak tak? Kenapa macam ni? Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Gitu, dia akan jawab. Tak adalah, dah kata macam ni. Kan anak sekarang ni yang moden, yang grup-grup, yang apa tu kan gemar pakai seluar londeh pula sekarang ni. Seluar londeh, lepas tu terbalik pula zip belakang. Heran pula poket yang belakang tu ke depan.
Kan ada budak petahapa stylenya pula. Macam burung tu keluar ke belakang nantilah kalau dia nak kencing, macam tu lah budak jantan ni, kan. Jadi apa yang berlaku pada satu parents ni, ayah dia pakai macam dia tak? Macam mungkin tak kita keluar sesama macam ni, ayah janganlah ayah pakai macam ni. Apa pula kau pakai, takkan ayah tak boleh pakai, dia tu. Ayah janganlah ayah, sebenarnya akhirnya dia pakai macam biasa balik, sebab dia tak tergamak tengok ayah dia pakai macam tu. Dia buat, maknanya lepas tu apa yang mak dari yang kes yang tadi, yang tumpahkan tadi, mi hailam tadi, mak dia kata apa? Kalau macam tu bagus anak mama ni nak tolong mama, cuma lain kali kalau nak tolong mama tanya dulu tau, jangan terus buat aja. Okay. Macam tu lah. Nampak tak? Kadang-kadang anak-anak kita ni cara dia berfikir tak sama dengan kita, dia kreatif. Nampak tak? Tu sebabnya 14 ni, 7 tahun pertama, 7 tahun kedua. 7 tahun kedua layan seperti hamba. Bukan semua benda dia nak kita boleh bagi. Dia nak ni kita bagi, dia nak ni kita bagi, dia nak phone kita bagi phone, dia nak ni dah lah beli phone tu, ikut spek yang anak-anak pula tu. Nak minta air je, kan? Phone tu dia nak yang air tu. Saya tak nak sebut lah jenama dia sebab dia tak taja macam kita gini, kan. Saya tak nak sebut. Lain lah kalau dia nak kita sebut nama dia, tolong taja lah program Hati Murni ni, kan. Macam tu lah. Iya, kan. Sedap lepas tu siap beli tu, mesti bagi pula kemewahan, lepas tu buat pula celebrate besar-besar. Ni bapak lah yang bersalah dalam hal ni, kata Syazali, kan. Tapi selepas 14 tahun layanlah anak seperti sahabat, berkawan dengan dia. Masa tu lah kawan, apa hal ni lo, macam tak puas hati, mama bising-bising dia ni tu semua ini ya. Ya ke? Mama kau memang macam tu, bukan kau je, abah pun kena. Macam tu abah member. Lain kali kau apa-apa hal, kau cakap dengan abah, kita settle sama-sama. Okey, mama kau datang. Konon dia macam tu lah, kan. Kadang orang perempuan tengah kenal kan, cik bawang mama tadi kat sekolah kan ada kawan tu, dia bagi nota, dia bagi surat apa entahlah, dia kata dia sayang Kak Alung lah, apa semua, nak mati lah, nak bunuh diri lah, apalah. Dia kata dia tak pernah tengok perempuan macam Alung lah. Sampai potong-potong bawang kan. Ya Allah, apa saja macam tu habis Alung rasa macam Alung tak nak lah, Alung nak belajar. Nanti Alung cakap lah kat dia, nak sound ni, jangan kau kacau kau lagi, tak baik, cakap elok-elok. Kita ni nak berkawan-kawan lah, jangan nanti cakap dengan dia, nak kawan boleh kawan, tapi janganlah over. Nanti besok dah habis belajar, besok baru cerita soal hati dan perasaan. Cakap macam tu, boleh tak kan? Yelah besok cakap. Lepas tu mak dia cakap, handsome ke budaknya, kan? Handsome ke budaknya? Boleh tahan lah. Dia berkawan, jadi apa-apa dia akan luahkan sampai dia dewasa. Ada benda nak cakap sikit ni, kenapa? Kalau ingat lu nak kahwin lah, baru lepas PM cakap, lu ingat lu nak kahwin, normally diri kau sendiri pun tak terjaga. Itu drama Melayu tu. Drama Melayu memang macam tu, diri sendiri pun tak terjaga, ini kan pula kau nak jaga anak orang. Skrip dia kan. Saya ni boleh tahan ya, saya kena gayakan buku faham mana kan. Dia ni spenda kau pun mak beli kan, seorang tu pula kan. Tapi approach dia lain budak sekarang. Ayah, Alung rasa Alung nak kahwin lah. Bagus, bila kau cadang nak kahwin tu? Terkejut budak tu, biar betul bapak aku ni. Dia punya reverse psikologi tu terperanyat budak tu. Bagus, bila kau nak kahwin? Dalam 3-4 bulan. Bagus, benda baik ni jangan lewat-lewatkan. Dia kata aku salah rumah ke apa ni, dia kata. Benda baik ni jangan kau lewatkan. Dengan budak mana ni? Budak tu lah, apa semua. Oh ya ke? Okey. Sekarang macam ni, kalau kau nak kahwin tu sekejap, sayang, mak dia mula, apa dia? Bang, ni ada apa bang? Ni anak kita, kenapa? Dia nak kahwin. Ya ke? Bila? Ya Allah, memang selalu rumah dah ni, kata. Maknya betul ni bila? Sebab sebenarnya mak ayah ni memang dah ready dah dengan keadaan tu. Dia dah rehearsal lama dah benda tu, kan? Okey, sekarang ni macam ni. Sekarang ni kawan mak kau dalam 500 orang, kawan ayah, kawan kerja dalam 500 orang, kawan kau berapa orang? Dalam 500,500. Tak apalah, kita lebihkan 200 jemputan kenduri. Okay, kita bagi makan apa? Kita bagi Maggi, kita bagi ni, kita bagi mi segera, kita bagi sirap, sudahlah. Ayah, mana ada kenduri kahwin orang bagi Maggi? Yang biar betul. Okay, jap. Okay, tak apa. Jom kita tengok dekat dalam ni. Buka laptop nak tunjuk sampot, mesti tengok caterer yang ada. Kita ambil ni murah, nasi dengan papadom. Dah. Apa benda makan kenduri macam tu? Kurang-kurang ayam daging. Oh ya, ayam daging. Kita ambil ayam masak merah. Oh, ni ada pakejnya. RM10 satu kepala, siap dengan dia bagi pelamin sekali.
Okeylah kita ambil yang ni. Ya, kita ambil yang ni. RM10 satu kepala, RM10 kali 2,000. Dah RM20,000. Okey, RM20,000. Okey, hantaran berapa? Kalau boleh, dia ada cakap itu, kalau boleh nak RM10,000 sebersatu, jangan biasa bersepasang. Takut kasut kat sebelah kan. Kasut sebelah, apa semua macam mana pula kan. Biar ada sepasang, sebersepasang kan, sebab berdiri kan, sepasang semua. Okey. Dia tak ya pula. Okey, RM10,000 sebersepasang. RM10,000 campur ni. Takkan tak buat kenduri. Kedua doa selamat sebelum pergi, betul juga. Punya support bapak dia takkan tambah kenduri. Okey, campur pula. Okey, kenduri kita tambah lagi RM2,000. So total RM32,000 kena ada sekarang. Okey. Sekarang saya nak tanya, berapa yang kau ada? Ingat pakai duit ayah. Kau jangan main-main, ayah kau tolak gaji bulan-bulan apa semua, loan apa semua, kau tu tak niat keluar mulut ni tinggal lah. Kau tengok mana dia? Macam mana? Lepas tu tanya mak kau, sayang, ni anak kita nak kahwin, dia nak pakai dalam RM30,000 macam tu, ada tak? Aduh, ASB saya pun nak kebas lagi tu. Okey, kita lupakan. Okey, tak apa. Okey, tak apa, kita tengok ada tak apa semua. Okey, tak apa, sabar. Sekarang ni nak buat loan kau memang tak layak. Ayah pun loan pun tak lepas. Okey, tak apa. Sekarang kita tengok apa carrier yang kau boleh pilih. Kita tengok apa carrier yang mana dalam tempoh 3 bulan kau boleh dapat RM32,000. 3 bulan, cek. Selain pada merompak dengan menyamun. Kau tengok. Kau cek. Jadi doktor pakar. Doktor pakar ni ada yang RM25,000 sebulan. Ada doktor pakar di RM15,000 sebulan. Lah, betul lah. Lawyer kau kena ambil kes bunuh dengan kes saman malu ni yang RM1 ni, kau dapat 10%. Itu pun tapi lambat, 6 bulan baru dapat. Ni cek lagi. Okey, jadi doktor, jadi ini, jadi engineer. Ni senior engineer boleh dapat RM15,000, RM15,000 sebulan. Tak. Tu jadi senior engineer. Kalau engineer biasa RM8,000, 8 kali 34. Boleh lah, nanti kita fikirlah tambah duit sikit. So kau nak jadi apa? Jadi doktor lah ya. Jadi doktor. Ayah pun suka, bangga ayah, anak ayah jadi doktor. Sekarang kita tengok ada tak doktor pakai SPM je tu. Dah, cara tak langsung dia bawa budak ni, channelkan budak ni cara fikir. Kan dia tengok, tak ada lah ya, tak ada. So, itulah kau SPM kau pun sain pun ngangam ni macam mana? Kau nak jadi doktor apa? Kau nak belah apa? Mati orang ni sekarang. Aduh, habis macam mana ni? Tak apa, sabar. Tak apa. Sekarang kita tengok, nak jadi doktor ni kena belajar berapa? Berapa lama nak kena belajar? Rupanya kena belajar balik, kena masuk ni result periksa kau silap kau kena ambil SPM balik semula ni. Yang teruk sangat paper ni. Okey, kalau kau sambung kita in-house training lah apa semua, campur 7 semua 8-9 tahun. Itu paling minimum tau, 8-9 tahun. Cuba kau telefon lo girlfriend kau, sanggup tak dia tunggu 8-9 tahun? Tengok universiti mana nak pergi. Nak pergi Cambridge, Oxford, nak pergi Louisiana State University in America. Mak pilih itu, dipilih luar negara, tak nak pergi dalam negara ni kan. Lepas tu cek. Okey, dia pun telefon. Telefon girlfriend kau, tak apa, pergi telefon. Hello B. Muntah abah. Baby panggil, nyampah aku kan. B, kalau ni kita tunggu 7-8 tahun lah, you boleh tunggu tak? Dia bising. Letak telefon. Dia pun letak telefon. Macam ni lah. Macam ni, cuba tengok Cuba kau tengok dekat dalam ni. Kau tengok muka orang yang grad dekat Cambridge University ni. Muka yang grad ni baling. Dia punya sijil gambar kau tengok kan. Kenapa? Kau tengok ni betul-betul. Mana lagi lawa? Girlfriend kau lagi lawa ke yang ni lagi lawa? Macam ni lagi lawa abah. Macam ni lah. Abah tak kisah. Abah okey je kalau kau nak kahwin. Kau nak tuang girlfriend kau pun tak kisah. Tapi kau belajar dulu. Mana tu kau dapat lagi baik, abah tak kisah. Menantu abah yang penting, anak abah suka, abah okey je. Tapi yang begitu kau belajar dulu. Abah akan support tindakan kau. Tu sebenarnya. Yelah abah, saya sama belajar lah. Nampak? Itu yang penting.